Okay, so kita kembali. Kita kembali kepada tajuk minggu lepas yang kita berhenti ni, nombor 7 kita tak buat lagi. Daripada buku Pelangi yang cikgu ada masukkan dalam kelas kit. Tak tahulah mungkin ada buat ke. Okey, kita tengok sama-sama. Yang ni dia nak suruh hitung hasil tambah sebutan tertentu yang berturutan bagi suatu janjang aritmetik. Okey. Kalau tak dengar ke suara cikgu tak jelas, bagi tahu on ya. Okey, so dia bagi 3 nombor berturutan di dalam soalan ni. Kemudian 3 nombor pertama, kedua, ketiga. Kita tengok contoh dulu Okey, kemudian sebutan ke-7 hingga sebutan ke-12. Okey, dia cerita dia ada bagi maklumat sebutan ke-7 hingga sebutan ke-12. So bila nak buat janjang ni, awak mesti tahu A. Kalau aritmetik mesti A, iaitu sebutan pertama. Sebutan pertama biasanya nombor yang duduk awal-awal tu lah. Kemudian D, different dia, beza sepunya dia. Jadi sebutan kedua tolak sebutan pertama, kita dapatlah beza dia. Macam ni tunjuk 7 lah. So sekarang ni dia ada bagi syarat, dia nak sebutan ke-7 hingga sebutan ke-12. Jadi kita pakailah formula, iaitu formula hasil tambah SN tu. Sebutan yang paling last sekali tu tolaklah sebutan. Dia macam ni, formula dia SN tolak SN tolak 1. Sebab tu yang ini dia jadi 6. Okay, sebab N 7 tolak 1 tu yang jadi 6. Okay, kemudian kita pakailah formula yang minggu lepas yang cikgu bagi tahu kat awak tu kan. Okay, so oleh sebab formula minggu lepas tu harap adalah dalam catatan awak. Okay, kalau tak ada, cikgu tulis di sini formula minggu lepas yang cikgu bagi tahu kat awak tu, iaitu formula hasil tambah. Okay, formula hasil tambah dia adalah okay, S N per 2 2A tambah N tolak 1 D. Okay, pakailah formula ni. Ini kalau bukan sebutan terakhir lah. Tapi kalau sebutan terakhir kena pakai formula ni lah. Yang pink ni. Okay, so kita isi maklumat yang ada, kita kira-kira dapat. Okay, kita kena buat. Okay, kalau tak buat memang tak berapa nampak kan. Okay, so kita buat soalan A. Siapalah banyak sangat timbul ini. Okay, banyak sangat mesej tepi tu kan. Okay, so kita tengok soalan A. Okay, soalan A tu dia cerita tentang 3 nombor dan dia nak sebutan ke-5 hingga ke-14. Okay, kita mula-mula kita buat A dulu. Okay, A dia adalah yang ini. So A dia negatif 22. Tulis. Bila awak kena tulis sebab kadang-kadang dekat sini dia bagi markah tau. So D dia, apa dia D dia? D dia adalah sebutan kedua iaitu negatif 16 tolak negatif 22. So awak akan dapat 16, negatif 16 tambah 22 dapatlah 6. Okay, so kita dia nak sebab soalan dia kat atas ni, dia dah bagi tahu kira hasil tambah. Okay, so soalan dia nak hasil tambah. So kita buatlah hasil tambahan sebab itu yang dia nak kan. Menjawab ikut soalan. Okay, hasil tambah T5 hingga T14. Okay, sebab sini dia sebut 5, 14. Okay, so formula dia jadi S 14
Okey, tolak dengan S 14 tolak 1. Dia jadi S 14 tolak S 14 tolak 1 lagi 5. 5 tolak 1. Okey, jadi 4. So kita gunalah formula tu, formula ni yang biru tu. Okey, so kita guna gantikan dalam tu. So kita gantikan, dia akan dapat 14 per 2 dalam bracket 2A dia adalah negatif 22. Negatif 22 tambah N tolak 1. Jadi 14 tolak 1 dapat 13. Cikgu kira terus supaya tak serabut. Lepas tu D dia 6. Okey. Kemudian tolak yang ini ni untuk 14. Ini untuk 14. Okey. Sekarang ni cikgu nak tolak dengan yang S4. Okey, S4. So dia akan jadi macam ni, 4 tolak 2. 2 tolak 22. Okey, dalam bracket tambah. Okey, 4 tolak 1 jadi 3, 6. 6 tu ialah nilai T. Okey, so yang ini ni, yang ini ni adalah 4. Ni adalah untuk ni. Yang pink tu. Okey, so harap awak boleh ikut. Okey, so kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi. Kita kira lah kan. Okey, awak kira-kira yang warna kuning tu dapat berapa? Cuba kira. Dapat apa? Okey, kalau potong 1, 7. So dapat 7. Kira hak dalam tu dia akan dapat 34. Tolak 1, 2. Jadi 2. Kalau kira yang dalam tu dia dapat negatif 26. So bila kita selesaikan kita dapat 290. Okey, siapa faham? Faham tak? Faham, angkat tangan. Okey. Alhamdulillah. Okey, siapa tak faham beritahu cikgu tak faham lah. Tak faham cikgu ulang balik. So untuk B tu pun sama je. Okey, awak cubalah sendiri. Boleh ke cuba sendiri? Tak apalah. Buat sama-sama lah tu. Tapi cikgu, dia ada lagi kan bawah ni. B tu. Okey, cikgu buat kat tepi ni. Okey, B tu ada 3 nombor. Mula-mula macam biasa, tulis dulu A dia apa. Mesti tulis sebab macam awak memberitahu pada pemeriksa. Walaupun pemeriksa dia tahu dah tak yang A tu yang mana, yang mula-mula kan. Tapi dia nak awak memberitahu. Jadi tulis. Anggap pemeriksa tu dia tak tahu apa-apa. Awak yang kena bagi tahu kat dia. Jadi awak kena tulis A tu yang mana. A tu ialah negatif 1. Dan D tu, okey. D tu yang mana? Awak kira lah D tu yang mana. Jadi D ialah okey, 4. D tu yang ni kan, 4 tolak negatif 1. So 4 tolak negatif 1 dapat 5. So kita nak kira hasil tambah kan. Hasil tambah T4 hingga T12. Okey. T4 hingga T12. Okey, so soalan dia nak suruh kira hasil tambah kan. Okey, so sebab tu lah kita kena buat macam ni. Okey, so jadi nak kira hasil tambah S12 tolak, okey, 4 tolak 1 jadi 3. Okey, so awak pakailah formula yang cikgu tulis biru tadi tu. Yang tu, yang biru tu. Okey, so apa ni, masukkan nilai.
So 12 tolak 2, 2 dalam bracket negatif 1. Okey, sebab negatif 1 tu adalah A, tambah 11 dalam bracket 5. Siapa ni tulis lah? Okey, yang cikgu sedang buat ni. Okey, yang untuk 12 ni. Ni untuk 12. Okey, pakai formula biru tu. Okey, formula hasil tambah yang biru. Sekarang ni cikgu nak buat yang S3 pula tu. Okey, so S3 tu dia akan jadi 3/2. Okey, 2 dalam bracket negatif 1 tambah 2, 5 untuk D. Okey, so yang ini ni untuk S3. Okey, yang ini untuk S3. Okey, so kita kira lah. So kita kira yang ni kalau potong 1, 6. Jadi 6, kira yang di dalam tu, kira yang di dalam ni awak akan dapat 53. Okey, yang tu tak boleh potong, so kita kira lah. Kira hak di dalam tu 3/2. Okey, 2. Kalau awak kira hak di dalam tu dapat apa? Negatif 2. 2 kali 5, 10. 10 tolak dia 8 kan? 8 kali 3 bahagi 2. Okey. 8 darab 3 bahagi 2 dapat 12. Okey. So kita dapat 12. So kita selesaikan dapat 306. Okey, siapa faham angkat tangan? Okey, ada tak yang tak faham? Okey. Harap. Yang baru masuk mungkin dia ni sikit kan? Okey. So, kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan soalan ni. Soalan yang ini dia dalam bentuk perpuluhan, tapi sama je cara dia. Okey, sama je cara dia. Okey, so kita tulis dulu A tu apa? Itu tentulah yang pertama tu. Okey, kena tulis sebab memberitahu pada pemeriksa Okey, sama dia 6.7. D tu apa? 5.3 tolak 6.7. Tekanlah kalkulator terus. So dapat negatif 1.4. Okey, so kita nak cari hasil tambah. Okey, kita nak cari hasil tambah T6 hingga T10. So sum S tu untuk sum. Sum tu jumlah lah hasil tambah. Okey, dia kata 10 kan. 10. Tolak S ni dia kata 6. 6 tolak 1 jadi 5. Ni memang formula dia. Kemudian kita pakailah formula yang cikgu bagi tahu tadi, yang biru tadi tu. Kalau tak ingat, buatlah satu buku khas. Buku khas yang menulis tentang hanya formula saja. Okey. So kalau awak tak ingat, cikgu tulis di sini. Cikgu tulis dengan pen warna biru. SN. Okey, siapa yang tu terus kira, nanti semak je jawapan dengan cikgu. Okey, sebab matematik ni tak boleh dengar saja. Awak kena mencatat, kalau tidak tak dapat. Tulis. Okey, so masuklah formula yang cikgu telah tulis dengan tulisan biru dan cikgu kuningkan ni dalam formula tu. Okey, so sekarang ni bila awak buat dapat 10/2. Okey, 2 6.7 untuk A tambah 9. Sebab apa 9? 10 tolak 1 jadi 9 lah kan? So D dia adalah negatif 1.4. Okey, yang ini untuk yang cikgu biru kan ni. Itu untuk yang biru. So, sekarang ni cikgu teruskan lagi. Mesti tolak. Buat formula dia tolak. Okey, 5/2.
5/2, 6.7 tambah 4, ni 1.4. Okey, so yang ini ni yang untuk ini. Okey, so buat kira-kira. Kira bagi tahu cikgu, tulis kat ruang sembang. Dapat berapa? Kira sendiri. Kira awak kira sendiri dapat berapa? Tulis kat ruang sembang tu. Dapat jawapan tulis kat situ. Semua orang ramai-ramai tulis kat situ. Cikgu tak tahu awak dapat ke tak dapat ke. Dapat tak? Dapat berapa? Okey, Izati dapat Izati dapat berapa? Okey, betul ke? Betul kan perkira ni? Arif Firas. Orang lain dapat macam mana? 26 apa ni Arif kena kira semula. Okey, Arif kena kira semula. Okey, so dia dapat 5, 0.8 tolak 19.5. Arif salah dekat 0.8 tu lah. Okey, dapat 15.5. Okey, negatif negatif 15.5. Okey, boleh ke Arif Firas? Okey. So, cikgu rasa awak faham dah yang ni. Kita teruskan lagi. Selesaikan masalah yang melibatkan janjang aritmetik. Okey. So, kita kena selesaikan masalah. Hidup kita ni selalu kita kena selesai masalah. Okey, masalah matematik, masalah kehidupan. Okey, kena pandai belajar menyelesaikan masalah. Okey, jadi bila kita nak selesaikan masalah, benda pertama yang kita buat dulu, okey, kita kena pasti masalah tu dulu. Lepas tu kita cuba kena pasti masalah tu. Kalau ada maklumat, kita keluarkan maklumat. Lepas tu kita cuba fikirlah solution mana yang terbaik kan. Okey, sebab matematik ni pun dia ada banyak jalan kerja. So kita tengok cikgu terus tengok contoh. Cikgu tak boleh tengok contoh, cikgu nak terus buat soalan A. Okey. So soalan A ni kita bagi siapa baca dengan suara orang lain sikit. Siapa nak baca? Siapa ada tak volunteer nak baca? Ada tak? Syed Amal. Syed Amal tolong baca Syed. Diberi P, 3P tolak 1 dan 4P adalah 3 sebutan berturut-turut bagi janjang aritmetik. Cari nilai bagi P. Okey, terima kasih Syed. Okey, rindu kan nak dengar suara Syed kan? Kampung rindu kan? Betul tak? Okey, so dia cerita dia bagi ada 3 benda. P, kemudian dia bagi yang ni. Okey, kemudian dia bagi yang ni.
Okey, jadi dia ada 3 sebutan berturutan. Okey, dia suruh cari nilai P. Okey, kalau nak cari nilai P ni macam mana Okey, kita boleh buat apa? A kita dah tahu P. D dia, jadi kita fikir pasal D. Okey, D. Okey, D dia boleh dia boleh nak cari D tu 4P tolak dengan sebutan yang ketiga ni. Ni sebutan kedua, sebutan pertama. Okey, 4P tu boleh tolak sebutan kedua. So 3P tolak 1. Samalah dengan, dia akan dapat sama. Okey, dia akan dapat sama dengan jika sebutan kedua tolak sebutan pertama. Okey. Jadi 3P tolak 1 tolak P. Okey, di sini dia menceritakan tentang sebutan ketiga tolak sebutan kedua adalah sama dengan sebutan kedua tolak sebutan pertama. Benda ni. Okey. So dah dapat macam ni, kita selesaikanlah buat algebra. Okey, kita buat algebra jadi 4P tolak 3P, kita akan dapat P dah. Okey, negatif dia tambah 1. Okey, kemudian 3P tolak P jadi 2P tolak 1. So, di sini kalau nak pakai siswa-siswa terus pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi kalau nak kira boleh juga. Okey, so 2P tolak P dihimpun satu tempat ikut adik-beradik. Adik-beradik P duduk belah kanan, adik-beradik tak ada P duduk belah kiri. Jadi 1 tambah 1 jadi 2. So 2 adalah P. Dapat jawapan dia. Okey, faham tak? Siapa faham angkat tangan? Siapa tak faham pun bagi tahu. Ramai tak faham ke? Yang lain macam mana? Tak faham? Yang tak angkat tangan tu 50-50. Dah tak pagar. Okay, so cikgu teruskan lagi. Okay, tak ada soalan nombor 1. Okay, so itu salah satu contoh penyelesaian masalah. Kita tengok contoh 2. Cikgu tak mau tengok contoh, terus nak buat yang B tu. Okay, yang B tu nanti latihan boleh cuba latihan di kelas kit, ataupun kalau tak nak tengok yang kelas kit, cikgu ada send dekat Telegram tu. Tapi kalau di kelas kit, kalau awak tulis, cikgu nampak lah awak boleh buat tak boleh buat. Cuma mungkin cikgu lambat sikit semak sebab awak ramai, cikgu seorang. Maklumlah cikgu pun ada banyak kelas kan. Okay, so kita teruskan dengan soalan B ni. Okay, soalan B ni kita nak bagi siapa baca. Siapa ni? Muhammad apa? Muhammad, ada banyak Muhammad ni. Syed, sebut satu nama Syed. Cikgu pun tak tahu nak abang nama siapa. So Syed lah abang. Mufiq. Mufiq. Mereka rindu ke Mufiq? Mufiq? Boleh tolong baca? Mufiq line dia tak okey. Dia terleft dah. Okey, kita bagi dekat siapa? Mufiq memang cikgu tengok tadi dia terleft line kat tempat dia mungkin tak okey kot. Mukhlis boleh tolong baca Mukhlis? Mukhlis Farid. Boleh cikgu. Tolong baca. Sebutan ke N. Tn suatu janjang aritmetik diberi sebagai Tn sama 5n tolak 2. Cari hasil tambah 7 sebutan pertama janjang itu. Okey, terima kasih Mukhlis. Okey, so bila baca soalan ni, kita nak selesaikan masalah. Kita buatlah, keluarkan maklumat dulu. Okey, apa maklumat yang diberi? Dia bagi yang ni, yang biru, cikgu birukan tu. Lepas tu dia cerita tentang hasil tambah 7 sebutan pertama janjang itu.
Okay, dia ada sebut tentang 7. Okay, tapi sebutan. Okay. Okay, so macam mana nak buat? Okay, jadi kita mulakan dengan apa yang diberi dulu. Okay, so sebab dia bagi Tn. Okay, Tn sama dengan 5n tolak 2. So A dia kita kena bagi kita kena tahulah A adalah apa? T1 kan? Okay, so kalau T1 ni 1 tolak 2. So kita akan dapat 5 tolak 2 dapat 3. Okay, kalau T2 okay, 5 2 tolak 2. So kita akan 5 2 10, 10 tolak 2 dapat 8. So sekarang ni kita nak tahu nilai D. Okey, okey, A kita dah dapat. Okey. Kalau buat okey, A kita dah ada. Sekarang kita nak D pula. Okey, memang dalam janjang kita selalu cari A dengan D lah. Okey, so D dia kita nak tahu macam mana. Jadi T2 tolak T1. Okey, jadi 8 tolak 3 kita akan dapat 5. So oleh sebab kita dah dapat nilai A, nilai D. Okey, bila kita buat janjang mesti ada nilai A, nilai D. Okey, kalau tak ada awak cari. Nak cari macam mana? Guna maklumat yang diberi. Dia dah bagi dah yang cikgu kotakkan tu. Jadi guna maklumat yang diberi tu kita akan dapat nilai A, kita akan dapat nilai D. Okey, tapi soalan dia nak hasil tambah 7 sebutan pertama. Hasil tambah sum jadi S lah. S 7. Sebab dia kata di sini 7. Okey. So kita pakailah formula S tadi tu. Formula S tadi macam mana yang cikgu tunjuk kat awak tadi tu. Awal-awal tadi kan cikgu ada bagi tahu formula S tu. Kalau tak hafal, tulislah dalam satu tempat. Jadi satu buku khas. Okey, kemudian guna. Okey, cikgu tulis kat sini kalau awak tak ingat. Okey, N per 2, 2A tambah N tolak 1 D. Okey, ni formula dia untuk sum. S for sum. Sum ni apa? Hasil tambah. Okey, dia nak yang ketujuh, jadi 7 tolak 2. Okey, 2. A dia adalah 3. Okey, A adalah 3 tambah, jadi 7 tolak 1, kita akan dapat 6. 6, kemudian D dia 5. Okey, so kita kira lah. Kira dapat berapa? Bagi tahu cikgu. Apa tekan kalkulator dapat apa? Tulis kat ruang sembang kalau tak mau on mic. Okey. Kira-kira dapat berapa? Kalau dah dapat berapa, tulis dekat ruang sembang. Okey. Dapat berapa? Okey, ada dah yang dapat 1, 2, 6. Bagus, ramai dapat. Okey. Harap yang lain pun boleh dapat Okey, ini contoh soalan penyelesaian masalah untuk janjang aritmetik lah. Soalan-soalan macam ni lah selalu keluar ni dalam periksa nanti. Okey, soalan yang keempat, dia ada bagi contoh yang ketiga. Tapi cikgu tak mahu cerita tentang contoh. Cikgu nak terus sama-sama buat dengan awak. Okey. So, yang C ni. C ni dia cerita tentang apa? Okey, dia bagi hasil tambah N sebutan pertama bagi janjang aritmetik. Yang ni dia bagi. Yang pertama, kedua, kemudian ketiga. Lepas tu dia bagi ialah. Okey. So dia suruh cari nilai N. Sekarang ni nak cari nilai N. Okey. So kita nak buat apa? Dia ada sebut tentang hasil tambah. Dah gelap pula dah.
Dia ada sebut tentang hasil tambah. Okey, so dia macam biasa, bila nak buat janjang aritmetik, awak perlu cari A dulu. A tu apa? A tu mungkin Arif. A for Arif. Boleh ke? Okey, so kita tengok yang pertama 22. Kemudian D. D tu apa? D itu ialah beza sepunya, iaitu sebutan kedua tolak sebutan pertama. Sebutan kedua dia ialah 16 tolak operasi negatif 22 tu sebutan pertama. Kira-kira 16 negatif 16 tambah 22 dapatlah 6. So sebab dia ada sebut tentang hasil tambah, awak pun gunalah formula hasil tambah. Okey, N per 2. So 2 negatif 22. N tu kita tak tahu. Tak tahu tak apa. Kita nak cari. Kita tulislah dulu kan. N tolak 1. 6. Okey. So sekarang kita dah dapat macam ni. Tapi kita tahu ada satu lagi maklumat di sini yang cikgu bulatkan ni. Bulat banyak kali. Bulat ni. Berguna. Gunakan dia. Dia adalah jumlah dia. Jadi 132 sama dengan N per 2. Okey, ni 2 kiralah 2 darab negatif 22 dapat negatif 44. So tolak 6 kita kembangkan 6n tolak tambah 6. Okey, bukan 6. Okey, ni 6n tolak 6. Macam tu baru betul. Okey. So sekarang dah jadi macam ni. Kita cuba selesaikan dia. Okey. Jadi 132 sama dengan 132 kalau kita nak darab siap-siap macam ni pun boleh. Okey, 2 tu darab dengan 132. Okey, 2 darab 132. So kita dapat 264. Okey, 2 ni. 2 ni darab dengan ni. Okey, so kita akan dapat 264. So yang ini awak akan kira lah. Dapat negatif 6, negatif 50. Okey. Ada salah di mana? N kuasa 2. N kuasa 2. Sebab darab dengan N di luar tu. Okey, dapat N kuasa 2 tolak 50. Okey, so kita bawa himpun duduk rumah sebelah. Okey, bawa negatif 6N kuasa 2 tu himpun duduk rumah sebelah. Jadi bila dia pergi rumah sebelah, dia tukar tanda. Okey, so tambah 50. Ini lupa tak N. Okey, 50N. Kemudian ini jadi berapa? Tambah. Betul ke tambah? Cuba ada salah kat sini kan? Negatif dan sini tambah. Okey. Okey. Cuba ada salah letak sikit tadi tu. Okey, kosong jadi 6N kuasa 2 tolak 50N tolak 264. Okey, lepas tu awak buat EQN. Tahu kan pakai EQN? Cikgu tulis kat belah sana. So, bila awak buat EQN, sebelum buat, awak kena buat pemfaktoran. Di sini ada markah So, bila awak buat EQN, awak akan dapat berapa? Kira? Saya bagi tahu cikgu. Tekan kalkulator EQN.
Okey, dah dapat beritahu cikgu EQN awak tu dapat apa? Dapat apa? N dapat apa? Tahu tak nak tekan EQN? Cuba tekan sama-sama awak. Buat ada yang tak tahu kan? Okey, mod EQN 1. Jadi anak panah degree 2 sebab N tu ada kuasa paling tinggi 2. Lepas tu dia tanya A tu 6 sama dengan B dia tu negatif 50 sama dengan C dia dapat negatif 2, 6, 4 sama dengan, so awak dapat N tu berapa? 12. Satu lagi N awak dapat dalam perpuluhan, awak tekan shift ABC, so awak dapat N tu negatif 11/3. Bila awak patah balik, sebab ni mengelak tau, dia kena buat pemfakturan dulu baru dapat jawapan, tapi dah awak pakai kalkulator maknanya awak mengelak. Patah balik jadi N tolak 12. Jadi yang bawah ni mesti kahwin dengan N, jadi 3N, tukar tanda. Okay, so dapatlah macam tu. Tapi yang negatif tu kita tidak diterima. Okay, tidak diterima. Okay, sebab nilai N tu dia tak mau ada negatif. Okay, so kalau awak tinggalkan macam tu pun, awak tulis macam ni je pun tak apa. Okay, siapa faham? Faham ke tak faham? Faham angkat tangan? Okay, apa boring ya? Okay, so harap hampa okay. Okay, so cikgu teruskan dengan soalan D. Okay, penyelesaian masalah soalan janjang untuk D. Belum masuk janjang geometri lagi. Okay, masih janjang tapi untuk D ya. Okay, so soalan ni kita dengar suara. Suara siapa? Ashilah. Ashilah tolong baca Ashilah. Dalam suatu janjang aritmetik, sebutan kelima ialah 13 dan sebutan ke-12 ialah 27. Cari sebutan pertama dan beza sepunyanya. Okey, terima kasih Ashilah. Okey, soalan ni cikgu dah bagi kat awak minggu lepas. Okey, tapi tak apa. Kalau awak nak salin, bolehlah salin. Kalau tak nak salin, print je lah. Ataupun nanti kalau awak termiss ke nak tengok balik, cikgu dah rakam, nanti tengok YouTube semula. Okay, so terima kasih Ashilah. Dalam satu janjang tu, janjang ni dia dah bagi tahu janjang aritmetik. Okay, jadi dia sebut tentang sebutan kelima, ke-13, kemudian ke-12. Ke-12 tu dia bagi berapa. Jadi dia nak sebutan pertama dan beza sepunya. Okay, biasa kita buat A tu apa, D tu apa. Tapi kali ni kita kena cari A tu apa, D tu apa. Macam mana pula? Sebab kita tak tahu A, kita tak tahu D. Tapi kita tahu yang ke-12, kita tahu. Yang ke-5 pun kita tahu. Okay. Ke-5 kita tahu nilai dia ada 13, kemudian ke-12 nilai dia adalah 27. Okay, oleh sebab dia sebut tentang sebutan, kita pun gunalah formula sebutan untuk cari nilai A dan D. Kita guna apa yang diberi. Okay, apa yang diberi itu berguna sangat dengan awak. Jangan abaikan. So, kita buatlah. Okay, sebutan kan formula dia T, T5, okay. Jadi T5 dia dah bagi tahu 13. Jadi A, formula sebutan tu kan, A tambah 4D. Okay, ni formula sebutan. Ingat lagi tak formula sebutan? Siapa tak ingat? Siapa tak ingat kena ingat lah kan. Okay, formula sebutan kan dia, dulu cikgu dah ajar dah formula untuk sebutan apa. Ni cikgu tulis ni kat tepi ni, N sama dengan A tambah N tolak 1D.
Itu formula untuk sebutan. T for sebutan. Term ya, dalam bahasa Inggeris term. Okay. So ini kita dapat persamaan pertama. Sebab dia bagi dua benda. Jadi kalau dia bagi dua benda macam ni biasanya buat persamaan lah. Satu lagi persamaan ialah T12. T12 tu dia dah bagi 27. So A tambah 11D. Ini jadi persamaan kedua. Jadi nak selesaikan dua persamaan ni kita boleh macam-macam cara. Tapi cikgu buat cikgu tolakkan dua persamaan ni. Sebab apa? Cikgu nak hapuskan A tu. Cikgu nak cari D dulu. Okey, jadi persamaan yang kedua tolak persamaan pertama. So cikgu akan dapat A tolak A habislah. Jadi 11 tolak 4 dapat 7D. Sama dengan 14. 27 tolak 13 kan. So D cikgu akan dapat nilai dia adalah 2 bila kita selesaikan. Okay, so sekarang ni untuk cari A, D dah dapat dah. So untuk cari A, apa yang kita nak buat dari persamaan 1, kita gantikan nilai D sama dengan 2. Okey, dalam persamaan 1 tu gantikan nilai D. 13 sama dengan A kita nak cari tambah 4D kita dapat tadi. So kita selesaikan, kita dapatlah nilai A dia 5. Okey, boleh faham tak? Siapa faham angkat tangan ataupun nak tanya? Ada nak tanya step nombor berapa tak faham? Boleh bagi tahu kat cikgu. Okey. Ada tak? Boleh ke? Siapa faham angkat tangan? Yang lain tak faham? Cikgu laju sangat ke? Kalau tak faham yang nombor berapa? Step nombor berapa tak faham dia tu? Okey, selalu janjang kita mula daripada A dan D. Sekarang ni kita tak boleh mula A dengan D sebab dia suruh cari. Jadi kita mulakan dengan apa yang diberi. Okey, dia cerita tentang sebutan. Dan sebutan tu nilai dah diberi. Jadi ada dua persamaan kita boleh buat. Selesaikan persamaan tu kita bolehlah dapat nilai D dan A. Biasa kalau kita nak cari benda macam ni, kita buat persamaan serentak lah. Sebab tu kena mahir persamaan serentak. Okay, so cikgu harap boleh catch up. Awak boleh catch up. So kita masih dalam penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah biasalah. Dan nama pun masalah. Jadi tough lah sikit kan cara nak berfikir tu. Okay, so soalan ni kita nak dengar siapa pula baca? Nazhul Hayah. Boleh tolong baca? Hasil tambah N sebutan pertama suatu janjang aritmetik diberi oleh Sn sama dengan 5/2 N kuasa 2 tolak 9N. Itu sebutan kelima. Okey, terima kasih Nazhul. Okey, so dia dah bagi di sini. Okey, dia dah bagi. Okey, kalau benda dia dah bagi, kita guna. Jangan sia-siakan. Okey. So, kita guna apa yang dia bagi. Okey, dia sebut tentang sebutan kelima. Okey, so guna apa yang dia bagi. Okey, dia sebut dia dah bagi tentang sebutan kelima. Kita mula daripada sebutan kelima. Sebutan kelima ialah sebutan kelima tolak SNN tolak 1. Jadi 4. Okey, yang ini formula tadi. Ingat lagi tak SN tu? Formula tadi yang awal-awal cikgu ajar. Tapi kita tak boleh guna yang tu. Sebab dia yang itu yang umum. Sekarang dia dah khusus dah. Yang khusus dia dah bagi dah ada yang warna kuning tu. Jadi kita guna yang dia bagi. Walaupun ada formula yang umum. Kalau dia tak bagi, kita pakai formula umum. Sekarang kita pakai yang dia bagi. Okay, kita ikut. Ikutlah apa yang dia bagi. So, 5 tolak 5/2. Jadi, 5 kuasa 2 tolak 9, 5. Berdasarkan ni. Berdasarkan sini. Di situ.
Okey, berdasarkan formula yang dia bagi. So, tolak 5/2, 4 kuasa 2 tolak 9, 4. Okey, so kita kira lah. Hampa kira dapat apa? Bagi tahu kat cikgu dapat apa? Tulis kat ruang sembang. Saya tekan kalkulator dapat apa? Okay, so dapat apa? Cik tulis dapat apa? Irdina dapat apa? Irham dapat apa Irham? Nurul Hanisa, dapat apa? So yang pertama ni bila kira-kira dia akan dapat apa? Siapa dapat terus tulis nilai akhir tu dapat berapa nak? So kita akan dapat 35/2 tolak 4. So tekanlah kalkulator. Ya, saya betul. 13.5. Okey, kalau dia bagi pakai formula yang dia bagi. Kalau dia tak bagi pakai formula umum. Formula umum yang cikgu ajar mula-mula kelas tadi tu. Okey, yang mana? Yang biru tadi tu. Ni. Yang cikgu biru kan tadi. Ni formula tu. Okey. So, ada masa lagi beberapa minit. Okey, cikgu ada lagi tak soalan di sini? Banyak lagi soalan. Okey. Kita buatlah soalan F. Okey. Soalan F ni sama juga macam soalan tadi. Okey, dia dah bagi. Jadi bila dia dah bagi, kita guna apa yang dia dah bagi. Okey, guna apa yang dia dah bagi. Okey, so dia start daripada apa yang dia bagi dulu. Okey, kalau tak tahu tulis je dulu. Okey, n/2 15 tolak 5n. Yang ni dia bagi. So macam biasa, okey, dia suruh hitung sebutan pertama dan beza sepunya. Macam biasa, kalau biasa kita dah tahu sebutan pertama tu apa, beza sepunya dia tu apa. Tapi kali ni kita nak cari. Jadi kita guna formula dia bagi dulu. Kita dah tahu kalau A tu adalah untuk sebutan pertama. A dia T1 ataupun S1. Okey. Okey, so kita daripada apa yang dibagi tu pakai formula. Jadi 1/2 15 tolak 5 darab 1. Okey, so bila kita selesaikan yang ni kita akan dapat 5. Jadi A dia adalah 5.
Okey, oleh sebab tu A ada 5. Sebutan yang ni menunjukkan oleh sebab itu. Okey. So kita dah dapat nilai A, kita nak cari nilai D. Macam mana kita nak cari nilai D? Okey, nak cari nilai D, kita masih menggunakan apa yang diberi. Okey. Kalau tadi S1, sekarang katakanlah S2. Sebutan kedua. Okey, sebutan kedua 2 per 2. Guna formula yang diberi warna biru tu. 15 tolak 5, 2. Okey, so kita kira-kira. Okey, 1. Ni potong dari 1, 1. 15 tolak 10 dapat 5. So, sekarang ni kita dah S1, S2. Okey, kita nak guna benda ni. Di mana? Dekat ni, formula ni. Formula S2 sama dengan S2 tolak S1. So, jadi S2 dia 5, 5 tolak 5 kita dapat 0. So, di situ kita boleh cari nilai D. Okey, di mana D ialah T2 tolak T1. Sebutan kedua tolak sebutan pertama. Jadi jadi sebutan kedua tolak sebutan pertama. Okey, sebutan kedua kita dapat 0, tolak sebutan pertama 5 iaitu nilai A. Kita dapatlah, oleh sebab itu D dia adalah sama dengan negatif 5. Jadi di sini conclusion dia bila kita nak buat pengiraan, guna apa yang diberi. Kemudian dia nak suruh cari A dan D. Jadi kita ambil dulu sebutan yang ini sebutan pertama, sebutan kedua. Okey, kemudian kita kena guna formula ni. Formula ni kalau secara umum dia macam ni. T N sama dengan S N tolak S N tolak 1. Ini benda ni. Okey, yang ini kalau kita nak cari term lah. Term yang kita tak tahu kan. Okey, so cikgu harap hampa boleh faham. So cikgu rasa kalau dengar banyak-banyak pun bosan juga. Ada beberapa minit cikgu akan pantau awak di kelas kit. Okey, sekarang di kelas kit cikgu dah letak bahan kan. Okey, masih menggunakan link yang sama. Dan awak kalau nak pastikan akaun awak tu bukan akaun baru, awak kena guna yang awak tulis nama awak tu. Kalau huruf besar semualah. Yang mula-mula awak masuk, awak login dulu. Kalau huruf besar semualah. Kalau jangan ada saya dulu pakai huruf besar, sekarang pakai huruf kecil. Tu dah jadi akaun baru dah. Okey, cikgu lupa nak buat ID ke hampa, tapi cikgu harap hampa ingatlah. Kalau tak ingat, cikgu bolehlah copy paste ID kat awak. So dalam masa berapa minit ni? 10 minit ni harap boleh buka kelas kit, cuba latihan di kelas kit. Okay, so ada apa-apa nak tanya tak? Ada tak nak tanya apa-apa? Ada, okay. Tak ada, terus ke latihan kelas kit dalam masa 10 minit. Cikgu akan pantau di situ. Kalau ada apa-apa, bagi tahu dengan cikgu lah. Boleh masukkan suara di kelas kit tu. On je mic, letak mic. Bila awak dah cakap, awak letaklah suara dekat tempat situ. Oh cikgu, yang ni saya tak faham kenapa dia jadi macam ni. Macam mana nak buat macam tu. Okay. Dan kalau awak susah nak menulis snap picture, letak gambar di situ. Okay, so sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Tahniah atas kehadiran anda.